Zuna dari kartunis ke penerbit filem. Zuna atau nama sebenarnya Zulkifli Anwar Wool Haq adalah seorang kartunis tanah air yang namanya harum ke peringkat antarabangsa. Zuna bukan kartunis biasa-biasa yang hanya membuat kartun untuk mencari makan, tetapi melukis kartun bagi beliau adalah satu perjuangan. Bakat Zuna mula dikenali ramai melalui ruangan kartun di Berita Harian pada akhir 1990-an. Antara kartun beliau yang diingati ramai adalah ketika tragedi helikopter Nuri terhempas satu demi satu. Bagi memberikan gambaran kepada peristiwa itu, Zuna melukis satu kartun dengan dialog berbunyi, "Anda didapati bersalah kerana membunuh. Oleh itu, awak dijatuhkan hukuman naik helikopter Nuri." Kartun ini telah menggoncang Kementerian Pertahanan sehingga bos beliau dipanggil untuk memberikan penjelasan mengenai kartun tersebut. Apabila reformasi meletus, Zuna bergabung dengan Ketua Pengarang Haraka ketika itu, Zulkifli Sulong, dan pemikir Dr. Rustam Asani membina naratif untuk Haraka. Hasilnya, Haraka meletup dan dijual sehingga 400,000 naskah pada setiap keluarannya. Di situlah perjuangan Zuna memulakan langkahnya untuk Datuk Seri Anwar. Hubungan rapatnya dengan Anwar membawa kepada penerbitan filem Anwar, The Untold Story. Ketika bersama Haraka, Zuna lah yang membawa surat-surat Anwar dari penjara untuk disiarkan dalam Haraka. Surat-surat itu kemudiannya dikumpulkan oleh Zuna dan terhasillah sebuah buku bertajuk Warkah Anwar. Dari cerita-cerita di situlah, Zuna mula bercita-cita untuk menerbitkan filem untuk Anwar. Okey, kita sebenarnya cerita ni dia kena bermula daripada awal sikit lah ya. Cuma saya memang dulu banyak sejak kenal dengan Datuk Seri Anwar 1998 ya. Dan saya banyak bantu dia, kenal keluarga dia, dan saya dapat banyak cerita-cerita mengenai Datuk Seri Anwar Ibrahim masa dia jadi menteri dulu, sebelum dipecat. Dan cerita-cerita ni saya rasa sangat menarik kerana banyak aja orang kita tengok ahli politik di Malaysia ni cakap pasal rasuah. Tetapi apabila rasuah ada di depan mata, mereka lah sapu. Jadi saya tengok cerita-cerita Anwar dia tak macam tu. Dia tetap menolak rasuah. Jadi cerita-cerita ni saya collect. Banyak yang saya collect tu dalam surat-surat dan juga cerita-cerita ni kumpulkan. Memang saya ada plan nak buat filem. Ni tahun 2000. Tahun 2000 tu ada plan nak buat filem. Dan nak buatnya tetap di Indonesia. Kerana di Malaysia banyak kekangan. Satu mungkin susah kan nak dapat kebenaran untuk syuting, dan kalau boleh pun filem ni mungkin diharamkan atau apa. Jadi saya nak buat di Indonesia tapi tak kenal orang, tak kenal siapa di Indonesia, berakhir begitu saja. Zuna tidak mempunyai tujuan komersil apabila menjadi penerbit untuk filem ini. Bagi beliau, boleh menceritakan semula berita-berita tentang Anwar dari perspektif Anwar sendiri adalah satu kejayaan untuk beliau. Pada tahun 2021, kita sedang lockdown. Tiba-tiba dalam Instagram saya dapat DM daripada seorang yang memperkenalkan diri dia sebagai pengarah filem. Jadi bila saya cek nama dia tu, rupanya inilah pengarah filem Cahaya di Atas Cahaya yang saya cari 12 tahun yang lalu. Jadi seminggu lepas tu kita dah sambung ke WhatsApp. Kita cerita-cerita satu hari dalam seminggu tu saya tanya dia nak buat filem pasal Anwar tak? Terus dia nak buat. Jadi benda ni boleh, idea-idea yang semua yang cerita-cerita yang disimpan dulu tu hanya boleh berlaku apabila direkturnya datang. So timingnya macam tu lah. Jadi kerana itu filem ini bolehlah dimulakan. Dan tentang macam mana banyak orang kata kenapa daripada pelukis menjadi kepada penerbit filem ni, sebab filem ini sekali lagi kita kena keadaan masa tu Anwar masih belum jadi PM ya. Dan banyak kan orang tak mau berlakon, izin syuting di sini pun sukar didapati. Jadi kita terpaksa buat di Indonesia. Bila buat di Indonesia, menggunakan kru Indonesia, pengarah Indonesia dan penulis di sana, kebanyakan mereka tu tak faham tentang detailnya politik di Malaysia.
cerita Datuk Seri Anwar Ibrahim walaupun sudah ditulis tapi masih lagi tidak dapat memahami dengan mendalam. Jadi saya kena hadir di situ sebagai seorang penerbit lah ya. Kalau tak penerbit ni tak boleh ganggu production. Dia akan kata orang akan question kan. Jadi saya hadir sebagai penerbit tu betul-betul kerana jadi saya dapat masuk campur, bagi tahu kata macam ni, sepatutnya macam ni. Itu kat syuting contohnya saya beritahu lah, kata bahawa ini perlu di macam ni, bajunya bukan macam ni, orang bukan macam ni gitu. Jadi itulah ceritanya bagaimana dia bermula dan kenapa saya tiba-tiba jadi penerbit film. Filem ni kalau kita tengok tajuknya Anwar The Untold Story, tujuan dia adalah ini yang kita buat ni adalah perspektif Anwar terhadap kejadian yang sama. Yang selama ni kita dengar hanya perspektif naratif Dr. Mahathir, naratif pemerintah-pemerintah masa itu. Jadi di sini kita nak buat paling penting adalah untuk menceritakan perspektif Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kejadian-kejadian itu. Daripada dia jadi Menteri Kewangan tinggallah dipecat, dipenjara, ditumbuk mata. Jadi harapan kita nak kirakan masa itu, masa kami buat tu, kita tidak ada plan apa-apa bahawa ini sekadar kita tahu tak akan ditayangkan di Malaysia, kita tahu hanya Netflix saja. Tapi tujuannya tetap nak supaya orang tahu cerita sebenar dari perspektif mangsa kejadian itu. Dan tapi nasib baik juga sekarang anda sudah menjadi Perdana Menteri, tetapi matlamat tetap sama, iaitu lagi ramai orang mengetahui cerita ini dan sudut yang sebenar. Itu lebih baik untuk saya sebagai penerbit filem ini. Filem Anwar The Untold Story akan menemui peminatnya Mei ini. Ia satu kisah tentang Anwar dan perjuangannya berdasarkan rekod-rekod yang dikumpul oleh Zuna. Maaf Datuk Seri, kita kena pindah ke kereta depan. Keluarga kita boleh ikut. Jumpa lagi Azizah. Jaga anak-anak.